Ashraf, tutup pintu tu. Bawa semua budak-budak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-hadits ats-tsani wa ats-tsalathun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'd bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadithun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan. An Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis yang ke-32 daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Dia terjemah macam mana? La darar wa la dirar. Mudaratan dia harus membalas mudaratan. Begitulah, nanti kita akan cerita panjang lah, sebab maksud dia, sebab para ulama mereka ada tafsiran berbeza tentang darar dan juga dirar ni. Jadi hadis ini kata Al-Imam At-Tirmidzi hadis hasan, ataupun yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi hadis hasan. An-Nawawi katakan dia hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraqutni dan juga selain daripada mereka dengan jalan yang musnad. Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta dengan jalan yang mursal daripada Amr bin Yahya daripada bapanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Kesimpulannya kata An-Nawawi, hadis ini ada banyak jalan yang saling menguatkan di antara satu sama lain. Baik, hadis yang ke-32. Jadi sebelum kita sambung cerita tentang hadis ni, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung semula setelah lama juga lah, dua bulan lebih kita berhenti daripada bulan puasa dulu. Cuti semester lah, macam lama sampai sekarang ni 2 bulan setengah lebih kurang. Jadi kita sambung semula lah. Ni kira naik semester baru lah, up sikit lah. Atas sikit lah. Baik, hadis ini kita cerita sikit tentang ulum hadis. Para ulama berbeza pendapat sama ada dia sahih ataupun tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah katakan hadis ini hasan sebab ada banyak jalan yang meriwayatkan hadis ni daripada sahabat-sahabat yang berbeza lah. Juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Aisyah, diriwayatkan daripada Jabir, ramai sahabat. Cumanya kalau kita teliti hadis ni betul-betul, hampir ke semua jalan hadis ni adalah jalan-jalan yang dhaif. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Aisyah, kemudian daripada Jabir dan sebagainya, semuanya dhaif. Ada rawi yang dipertikaikan oleh ulama. Cuma yang jalan kuat adalah jalan ini yang disebutkan oleh Daraqutni daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jalan ni pula ada masalah di mana selepas daripada Yahya bin Yahya yang meriwayatkan hadis ni, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ataupun diriwayatkan daripada Amr bin Yahya Al-Mazini dari bapa dia. Amr bin Yahya, dia ambil daripada bapa dia Yahya. Di situ berlaku masalah. Ad-Darawardi, dia ni seorang ulama hadis yang telah menulis buku ulum al-hadis. Kata Imam Ahmad, Darawardi ni dia kuat melalui tulisan, tapi hafazan dia tak kuat. Kata Darawardi, Amr bin Yahya ambil daripada bapa dia, ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ambil daripada Nabi. Jadi hadis ni mausul, sanad dia bersambung.
Amr bin Yahya jumpa dengan bapa dia jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ambil daripada Nabi SAW. Tetapi kata Imam Malik dalam Muwatta, Imam Malik riwayatkan daripada Amr bin Yahya daripada bapa dia, daripada Nabi terus. Jadi bapa kepada Amr bin Yahya tak berjumpa dengan Nabi. Dia adalah tabi'i. Di sini berlaku pertikaian ulama. Sahih ataupun tak? Bersambung sanad dia ataupun tidak? Sebahagian ulama mereka kata riwayat Darawardi ini diterima. Riwayat Darawardi maksud dia apa? Amr bin Yahya daripada bapa dia, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka kata diterima. Walaupun dia berbeza dengan riwayat Malik. Malik tak sebut Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi mereka kata Darawardi tambah seorang rawi, dia panggil ziyadatus thiqah. Dia sebut sahabat, Malik tak sebut, jadi hadis ni sanad dia bersambung. Sebahagian ulama lagi depa kata tak. Apabila Darawardi berbeza dengan Imam Malik, Imam Malik tak letak nama Abu Sa'id Al-Khudri, Darawardi letak nama Abu Sa'id Al-Khudri. Sebahagian ulama kata Imam Malik lebih kuat daripada Darawardi, maksudnya riwayat Malik diterima. Jadi yang disebut oleh Darawardi dianggap syaz, bercanggah dengan yang lebih kuat. Jadi kalau kita pakai kesimpulan tu, hadis ni sanad dia terputus. Sebab Imam Malik kata Amr bin Yahya daripada bapaknya, daripada Nabi. Bapa kepada Amr bin Yahya tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita pakai perkataan Darawardi, sanad dia bersambung. Bapa kepada Amr bin Yahya ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Baik. Sedikit cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Bapa kepada Abu Sa'id ni Malik bin Sinan. Kalau kita baca dalam cerita perang Uhud, Malik bin Sinan, bapa kepada Abu Sa'id, dia meninggal dalam perang Uhud. Dia, nama dia disebut dalam kitab-kitab sirah berkaitan dengan perang Uhud. Cerita apabila Nabi pakai cambuk, Nabi pakai topi besi ni, lalu Nabi dipukul sehingga pipi Nabi SAW berdarah. Lalu Malik bin Sinan ni dia isap darah Nabi SAW. Sebab apa dia isap? Sebahagian ulama kata situasi tu mungkin darah beku. Jadi nak menghilangkan darah beku, darah tu dihisap, pecahkan darah beku tu. Sebahagian ulama kata mungkin bekas-bekas daripada topi Nabi ni termasuk kat dalam. Bila isap darah, keluar sekali bekas daripada topi ni, pecahan-pecahan dia. Bukan kata isap seronok-seronok. Ada tujuan. Jadi Malik bin Sinan dia isap darah Nabi SAW. Sebab dia isap, Nabi suruh dia ludah, tapi dia tak ludah. Dia telan darah Nabi SAW. Sebab itu dalam sebahagian hadis Nabi SAW sebutkan, man khalaqa dami damahu la yamsashu nar. Sesiapa yang darah aku bercampur dengan darah dia, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu bapa kepada Abu Sa'id, Malik bin Sinan Al-Khudri. Bapa dia meninggal dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud, Abu Sa'id Al-Khudri, umur dia ketika tu 13 tahun. Jadi bapa dia bawa dia untuk nak ikut perang Uhud. Nabi SAW apabila Nabi tengok dia, Nabi tak benarkan dia ikut, dia balik. Dalam sebahagian riwayat disebutkan apabila bapa dia meninggal dunia dalam perang Uhud, Nabi SAW balik, Nabi bagi tahu dia. Nabi yang mengucapkan takziah kepada Abu Sa'id Al-Khudri di atas kematian bapa dia. Abu Sa'id Al-Khudri, dia juga dikenal ketika Waqa'atul Harrah, perang Harrah. Kalau mungkin kita cerita sikit tentang hadis ni, kita cerita banyak tentang perang Harrah. Harrah ni satu benda yang penting. Cerita Abu Sa'id dulu, nanti lepas ni kita cerita tentang perang Harrah. Ketika berlaku perang Harrah antara orang Syam dengan orang Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri dia pergi sembunyi dalam gua. Dia duduk dalam gua, dia tak terlibat dengan perang. Sebagaimana kebanyakan sahabat Nabi, mereka duduk dalam gua, duduk diam. Datang orang masuk dalam gua, orang nampak Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu orang keluar.
tentera Syam datang. Orang yang keluar tadi tu pergi beritahu kat tentera Syam, dalam gua ni duk ada lelaki, kau pergi kau boleh bunuh dia. Ketika tu berlaku peperangan antara Syam dengan Madinah. Masuk seorang tentera daripada Syam, masuk jumpa dengan lelaki yang duduk dalam gua ni. Lalu dia kata, "Ukhruj, keluar." Abu Sa'id yang duduk dalam gua ni, dia kata, "Aku tak keluar, aku nak duduk dalam ni." Maka lelaki tadi pun masuk dalam gua. Apabila dia masuk dalam gua, Abu Sa'id ambil pedang dia, dia simpan pedang di dalam sarung. Masukkan pedang dia dalam sarung, dia tunggu. Orang ni datang tujuan untuk membunuh dia. Lalu kata Abu Sa'id kepada dia, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasitin yadayya ilayka liaqtulaka." Andai kata engkau memanjangkan tangan engkau untuk membunuh aku, aku tidak akan memanjangkan tangan aku untuk membunuh engkau semula. Abu Sa'id kata, "Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika." Aku harap supaya engkau membawa pergi berjumpa dengan Allah dengan dosa aku dan juga dosa engkau, dan engkau masuk di kalangan ahli neraka. Lelaki yang nak bunuh Abu Sa'id ni tanya dia, "Engkau ni siapa?" Berkata, "Aku Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW." Lalu lelaki yang datang nak bunuh dia ni, dia simpan balik pedang dia. Dia pergi ke Abu Sa'id, dia kata, "Tolong minta ampun bagi aku. Istighfar kepada Allah supaya Allah mengampunkan aku." Lalu Abu Sa'id pun minta ampun dan supaya Allah mengampunkan orang tu pun keluar. Kata Imam Bukhari rahimahullah, selepas daripada waqa'atil Harrah, sekejap je selepas tu Abu Sa'id meninggal dunia. Saya nak cerita sikit tentang perang Harrah ni. Kalau kita baca kisah Yazid bin Muawiyah, kan antara benda kontroversi yang orang selalu sebut, Yazid terlibat di dalam pembunuhan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yazid terlibat menghantar tentera untuk membunuh Husain. Tetapi ketika pemerintahan Yazid, ada satu jenayah Yazid yang lebih besar daripada itu. Sama ada Yazid betul-betul membunuh Husain ataupun dia diperangkap oleh Syiah, itu semua khilaf lah. Tetapi ada satu benda, kesalahan Yazid yang lebih besar daripada itu. Kesalahan yang menyebabkan ramai ahli sunnah mengkritik Yazid ataupun mencerca Yazid. Itu dinamakan Waqa'atul Harrah, perang Harrah. Ini benda yang kalau sejarah Yazid sebagai pemerintah tentera, ini benda yang paling berat yang dia pernah lakukan. Sehingga Az-Zahabi juga menyebutkan dia dengan kritikan sebab Waqa'atul Harrah, perang yang tadi Abu Sa'id duduk. Macam mana jadi perang ni? Setelah Yazid hantar tentera pergi ke Karbala berperang dengan Husain, mereka berjaya bunuh Husain, mereka balik dan sebagainya. Ketika itu Husain dah dibunuh, Yazid duduk di Syam. Di Madinah, wali yang dilantik oleh Yazid adalah Uthman bin Muhammad bin Abi Sufyan, sepupu Yazid. Bapa dia anak kepada Abu Sufyan, bapa dia anak kepada Abu Sufyan, adik-beradik Muawiyah. Jadi Uthman bin Muhammad bin Abu Sufyan, dia ni gubernur di Madinah. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi di Madinah, Abdullah ibn Handalah, seorang sahabat di kalangan Ansar. Mereka ni di Madinah, mereka marah kepada Yazid sebab pembunuhan Husain dan sebagainya, mereka marah. Jadi Abdullah ibn Handalah, Yazid pernah jemput dia pergi ke Yazid. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Yazid bagi dia duit banyak. Yazid ikut polisi Muawiyah. Orang buat baik dengan dia, dia buat baik balik dengan orang. Dia bagi duit kepada Abdullah bin Handalah, duit yang banyak, 200,000 bagi. Apabila Abdullah bin Handalah balik ke Madinah, orang Madinah tanya dia, "Apa masalah engkau pergi kepada Yazid, engkau buat baik dengan Yazid, masuk jumpa dengan dia, terima pemberian dia, apa yang kau buat ni?" Kata Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhu, "Kalaulah aku ni ada seorang anak lelaki je, tak ada siapa dah dengan aku akan bawa anak lelaki aku akan pergi perang dengan Yazid. Aku terima duit ini tak lebih dan tak kurang melainkan untuk kuatkan tentera aku dan berlawan dengan Yazid. Itu sahaja, tak ada tujuan lain." Lalu di Madinah pada ketika itu, orang bai'ah Abdullah ibn Handalah, dan orang halau pemerintah yang dilantik oleh Yazid pada ketika itu di Madinah
Uthman bin Muhammad bin Abu Sufyan. Orang halau dia keluar. Kau keluar daripada Madinah, kami tak mau terima kau. Jadi dia dihalau. Ramai di kalangan Bani Umayyah, mereka dihalau. Ada 1000 orang Bani Umayyah pada ketika itu di Madinah. Mereka semua dihalau keluar daripada Madinah. Mereka pergi berlindung di rumah Marwan ibn al-Hakam. Mereka pergi ke rumah Marwan. Marwan ni cerita nantinya Marwan akan jadi khalifah. Sebelum masuk cerita tu, mereka pergi berlindung di rumah Marwan. Orang di Madinah kerana kebencian mereka kepada tentera Yazid, mereka jatuhkan Gubernur Yazid. Mereka bai'ah Abdullah bin Hanzalah dan mereka halau orang-orang Bani Umayyah. Mereka pergi ke rumah Marwan. Sampai di rumah Marwan, mereka tulis surat hantar kepada Yazid. Bagi tahu kepada Yazid, kami ni kena halau, kami tak boleh nak lawan, jadi tolong hantar bantuan. Marwan adalah orang yang baik. Bila berlaku kekacauan macam ni, Marwan dia bawa keluarga dia, dia pergi ke Abdullah bin Umar. Dia nak tinggalkan keluarga kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tak terima dan sebagainya. Dia pergi kepada Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cicit kepada Nabi SAW. Jadi Marwan bawa keluarga dia pergi kepada Ali bin Husain, anak kepada Sayyidina Husain. Dia beritahu, tolong dah jaga keluarga aku. Orang sekarang dah benci sangat dengan tentera Yazid ni. Tolong ambil keluarga aku, jaga baik-baik. Lalu Ali bin Husain berkata, tak apa, ambillah keluarga kau. Bini Marwan ni siapa? Aisyah binti Uthman bin Affan, anak kepada Uthman bin Affan. Cerita sirah ni dia bersangkut-sangkut. Jadi itu bini kepada Marwan. Bini kepada Marwan ikut bini Ali bin Husain, cicit Nabi SAW. Mereka pun keluar daripada Madinah, pergi ke Yanbu. Tak apa orang panggil Yanbu, tempat telaga minyak sekarang ni. Mereka pergi duduk di situ. Jadi berita Bani Umayyah dijatuhkan sampai kepada Yazid. Bila sampai kepada Yazid, benda pertama yang dibuat oleh Yazid, jadi tanya orang yang bawa cerita tu, kita ada 1000 orang tentera Bani Umayyah di Madinah, macam mana kita boleh kalah? Patutnya satu petang kita boleh hapuskan ancamannya. Orang kata tak boleh, sebab di Madinah semua orang dah tak terima dah Gubernur yang dilantik oleh Yazid. Mereka semua bersepakat untuk tolak. Yazid jumpa dengan Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id ni dia punya penasihat negara dia. Yazid pergi kepada dia, hantar risalah kepada Amr bin Sa'id, siapkan tentera kau pergi masuk Madinah, perang, lawan dengan Madinah. Amr bin Sa'id kata, aku kalau nak tolong nasihat, jaga negara, itu aku boleh buat. Tapi nak pergi serang Madinah, aku tak buat, aku minta maaf. Untuk membunuh ahli Madinah, Muhajirin dan Ansar, mana pekat betul? Untuk membunuh mereka dalam satu lubuk yang sama, itu aku tak berani buat. Aku minta maaf, kau cari orang lain. Yazid hantar risalah dia, pergi kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad, dia ni habis gangster lah di zaman Yazid. Sebab dia tentera yang terlibat pergi bunuh Hussein. Hantar kepada dia, Ubaidullah bin Ziyad, bawa tentera kau pergi serang Madinah. Kata Ubaidullah bin Ziyad kepada Yazid pada ketika itu, la jama'tahuma lil fasiq qatala ibna Rasulillah wa ghazaw Ka'bah. Yazid nak pesan ni dua sebab. Satu, pergi serang Madinah. Lepas dah serang Madinah, pergi serang Mekah pula. Mekah ketika tu Abdullah bin Zubair. Ubaidullah bin Ziyad yang bunuh Hussein, dia kata, wahai Yazid, engkau tak mau mengumpulkan dua benda ni kepada satu orang jahat. Tak ada orang jahat boleh pikul dua benda ni. Dah lah aku dulu pergi bunuh cucu Nabi, sekarang kau nak suruh aku pergi serang Mekah pula. Minta maaf Yazid, kau pergi cari orang lain. Dia kata, membunuh cucu Nabi tu kesalahan yang cukup besar dah. Ini aku tak mau buat. Aku tak sanggup nak pergi serang Mekah. Yazid pergi jumpa dengan Muslim ibn Uqbah al-Marri. Keturunan al-Marri lah. Ya, di sini kita kenal. Tapi jangan kata dia buat, dia banyak marah ni. Tok nenek dia buat. Jadi pergi kepada Muslim bin Uqbah al-Marri. Risalah, utusan Yazid ni beritahu kat dia, pergi Madinah, hancurkan pemberontak di Madinah, pergi Mekah, hapuskan Abdullah bin Zubair. Jadi Muslim bin Uqbah kata, kita ada 1000 orang
tentera yang duduk dalam sana. Mereka tak boleh menang ke dengan orang Madinah. Utusan Yazid kata tak boleh. Ini ancaman yang cukup kuat, engkau kena pergi, engkau kena lawan. Maka Muslim bin Uqbah kata dengan marah dia kata tidak ada kehidupan yang lebih baik kalau aku tinggalkan Madinah. Dia siapkan tentera dia 12,000 orang atas arahan Yazid, mereka bergerak ke Madinah. Yazid pesan kepada Muslim bin Uqbah, kalau dapat harta, dapat tawanan perang, dapat binatang, engkau ambil. Tetapi jangan serang mereka, melainkan kau tunggu 3 hari. Dalam masa 3 hari, bagi mereka masa, minta mereka menyerah kepada aku. Mereka serah, mereka terima aku sebagai khalifah, engkau berhenti. Tapi mereka lawan, ketika itu engkau bunuh mereka. Tetapi jangan sentuh Ali bin Husain ibn Ali. Tentu ini cerita pelik dalam sejarah. Kita dah nampak Bani Umayyah bergaduh teruk dengan Ahlul Bait. Tetapi dalam Waqa'atil Harrah ni, Ahlul Bait tak dikacau langsung. Yazid pesan kepada Muslim bin Uqbah, jangan sekali-kali kacau Ali bin Husain dan keluarga dia. Dia ni Ahlul Bait. Jadi mereka pun keluar. Muslim bin Uqbah bawa tentera dia untuk masuk ke Madinah dan serang orang Islam di Madinah pada ketika itu. Di Madinah, kita sebut tadi Abdullah bin Hamdalah, seorang sahabat Nabi di kalangan Ansar. Dia dilantik sebagai khalifah di Madinah pada ketika itu. Abdullah bin Hamdalah, ada 2 orang sahabat besar lagi ketika itu, dia lantik mereka menjadi panglima perang dia. Abdullah ibn Muti', sahabat di kalangan Ansar, dan juga Ma'qal ibn Yasar. 2 orang sahabat ni menjadi panglima tentera kepada Abdullah bin Hamdalah. 3 orang sahabat besar. Dan ramai di kalangan sahabat juga masuk, berada di Madinah dan bersedia untuk pertahankan Madinah. Di kalangan Ahlul Bait, kebanyakan mereka tak terlibat. Mereka mendiamkan diri sebab Ali bin Husain dah tulis surat kepada Yazid, beritahu kat dia, aku tak terlibat dengan perang ni, aku bayar kau. Jadi sampailah tentera Muslim bin Uqbah di Madinah. Apabila dia sampai di Madinah, apabila Marwan mendengar cerita kedatangan dia ke Madinah, kata Marwan pada ketika itu, laitas sama waqa'at 'alal ard. Alangkah baiknya kalau langit jatuh ke atas bumi. Alangkah baiknya kalau hancur bumi ini sebelum berlaku peperangan ni. Sebab ini peperangan yang cukup besar. Tentera Yazid nak masuk ke Madinah, membunuh sebahagian besar mereka adalah sahabat yang duduk di Madinah. Marwan kata lebih baik berlaku kiamat daripada jadi peperangan ni. Datanglah tentera Muslim bin Uqbah. Apabila sampai di Madinah, macam biasa, tahan tentera dia, bagi masa 3 hari. Jadi dalam masa 3 hari, kamu kena bai'ah kepada Yazid ataupun kami perang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masuk hari ketiga, Muslim bin Uqbah, dia ni orang tua, dia sakit. Ketika tu dia dah tua lah, tapi dia jahat lah. Tingkah laku dia jahat, sebab tu dia dilantik. Ketika Yazid nak lantik Muslim bin Uqbah, Nu'man bin Bashir, dia pergi jumpa Yazid, beritahu, Yazid, kau lantik aku selesaikan masalah ni. Tak payah perang, aku boleh selesaikan. Nu'man ni kita tahu seorang sahabat yang Nabi doakan dia. Dia dikasihi oleh semua orang. Dulu kita ada cerita. Nu'man kata kat Yazid, bagi aku. Yazid kata, tak, ni kau tak boleh selesaikan. Masalah ni kena bagi kepada Muslim bin Uqbah. Habis tempoh 3 hari, Muslim bin Uqbah tanya kepada orang ketika tu, kamu nak bai'ah aku ataupun tidak? Orang tanya dia, apa nak jadi kalau kamu bai'ah? Kalau kamu bai'ah aku, selesai masalah aku dengan kamu, kita tidak berperang, aku tinggalkan kamu, aku pergi ke Mekah, aku berperang dengan Abdullah bin Zubair. Para sahabat yang duduk di Madinah pada ketika itu, bila mereka dengar, mereka tak terima. Engkau datang nak hancurkan Mekah, engkau minta kami berdamai dengan kau, mudahkan urusan kau, lepas tu kau pergi serang Mekah. Itu kami tak buat. Jadi mereka memilih untuk berperang dengan Muslim bin Uqbah. Jadilah peperangan yang cukup besar pada ketika itu. Kata Imam Malik, ratusan orang yang hafaz Quran dibunuh oleh tentera Yazid. Puluhan sahabat dibunuh pada ketika itu di Madinah. Ini benda yang paling berat dalam hidup Yazid. Antara yang terbunuh adalah 3 orang pemerintah besar. Abdullah bin Hamdalah dia dibunuh. Juga yang dibunuh Abdullah bin Muti'.
Ma'qal ibn Yasar, semua mereka dibunuh dalam peperangan tu. Al-Fadl bin Abbas, ini bukan yang mandikan Nabi dulu ni, anak cucu mereka, keturunan Abdul Muttalib juga. Dia antara yang terlibat dalam perang ni, antara orang yang betul-betul bersungguh untuk membunuh Muslim bin Uqbah. Dibunuh orang sampai dia nampak satu orang ni muka macam Muslim bin Uqbah. Dibunuh orang tu, kemudian dia sebut anak Ibn Abdul Muttalib, aku anak kepada Abdul Muttalib. Tapi dia tersalah orang lah, yang dibunuh tu orang lain. Lalu dia juga terkorban dalam perang ni. Ramai sahabat. Sampailah bila tamat peperangan tu, Muslim bin Uqbah dia minta setiap orang datang bai'ah dia. Dengan kekerasan dia, semua orang dipaksa. Ada orang datang dalam kitab sirah disebutkan, ada orang datang, orang sebut kami bai'ah dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Maksudnya bai'ah kami ada batasan. Kalau Yazid ikut Al-Quran, Yazid ikut Sunnah, kami bai'ah. Kalau Yazid tak ikut Quran, tak ikut Sunnah, kami tak bai'ah. Muslim bin Uqbah bunuh mereka. Mereka ni dibunuh. Datang ketika itu anak kepada Uthman bin Affan, Amr bin Uthman. Amr bin Uthman ni, dia salah seorang daripada orang yang diberi jaminan keselamatan oleh orang Madinah. Dengan syarat, jangan bagi tahu tentera Yazid apa yang jadi kat kami. Jangan sebarkan rahsia, kami lepaskan kau. Bila dia keluar, dia jumpa dengan Muslim bin Uqbah. Muslim tanya kepada anak kepada Uthman, Amr bin Uthman, apa keadaan orang Madinah sekarang? Amr bin Uthman kata, aku tak boleh cerita, minta maaf. Muslim bin Uqbah kata, kalaulah engkau ni bukan anak kepada Uthman, aku bunuh kau. Orang tanya kepada dia, siapa Amr bin Uthman ni? Kata Muslim bin Uqbah, hadha Khabir ibn Tayyib. Ini adalah orang kotor, anak kepada orang bersih. Jadi banyaklah kekacauan yang dia buat di Madinah. Sampai datang ketika itu Marwan. Marwan bawa Ali bin Husain. Ali bin Husain ibnu Ali. Bawa jumpa dengan Muslim bin Uqbah. Marwan bagi ke dia air untuk minum. Bila dia pegang air nak minum, Muslim kata letak air tu. Maka Ali bin Husain cicit Nabi ni pun dia letak. Apabila dia letak air tu, Marwan tanya dia sebab apa? Lalu Muslim bin Uqbah dia bagi tahu dekat Ali bin Husain, kalaulah bukan kerana Yazid perintahkan aku jangan bunuh engkau, engkau pun aku bunuh. Tetapi sebab Yazid arahkan aku jangan bunuh engkau, aku biarkan kau. Kau boleh ambil air tu, kau boleh minum. Abu Ja'far Al-Baqir, seorang alim besar di kalangan Ahlul Bait, dia kata, ketika berlaku peperangan tu, kami tak terlibat. Dan kami tak dikacau oleh Muslim bin Uqbah. Muslim bin Uqbah pergi ke rumah Abu Ja'far Al-Baqir, bagi tahu kepada bapak kau mana? Bapak dia keluar dengan Ali bin Hanafiyah, anak kepada Sayyidina Ali. Muslim bin Uqbah layan mereka dengan baik, lepaskan mereka, tak ada masalah. Mereka dilayan dengan baik. Selepas habis diserang Madinah dalam Waqa'atul Harrah tahun 63 Hijrah, itu yang berlaku kisah Abu Sa'id Al-Khudri ni. Keluarlah Muslim bin Uqbah. Apabila dia keluar, dia sakit. Allah nak balas lepas dia bunuh orang, dia hancurkan Madinah. Dalam perjalanan nak pergi serang Mekah, dia sakit dan dia mati. Dan Al-Zahabi menyebutkan beberapa puluh hari je selepas daripada peperangan Harrah, Allah mematikan Yazid bin Muawiyah. Setelah dia rilis satu tentera yang melakukan kekejaman yang paling besar. Jadi kalau orang tanya kita, apa benda paling besar dalam hidup Yazid? Bukan bunuh Uthman, bukan bunuh Husain. Bunuh Husain tu ada khilaf, ada masalah Husain keluar dan sebagainya. Tapi benda paling besar yang dibuat oleh Yazid adalah hantar tentera untuk serang Madinah, yang melibatkan ramai orang sahabat dibunuh pada ketika itu. Bila mati Muslim bin Uqbah, Yazid pesan kepada dia, kalau kau mati, kau ganti dengan Husain ibn Namir. Dia beritahu kat Husain ibn Namir, kau ni kalau ikut aku tak pilih kau, tapi dah Yazid pesan aku pilih kau. Kau pergi masuk Mekah, kau pergi tawan Mekah. Maka berlakulah peperangan-peperangan yang jadi selepas itu. Ala kulli hal, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut kepada Huzaifah, dan Huzaifah sebut, fitnah ini fitnah yang tamuju maujal bahar, bergelombang seperti gelombang lautan.
Apabila Huzaifah kata Umar adalah pintu, Umar tanya, ayuftahul bab au yuksar? Pintu ni nanti dipecah ke dibuka? Kata Huzaifah, bal yuksar. Pintu ini akan dipecahkan. Jadi itulah yang berlaku. Ini salah satu benda yang dianggap sebahagian daripada fitnah. Waqa'atul Harrah, perperangan Harrah yang berlaku pada tahun 62 Hijrah. Baik, kita balik kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang la darar wala dirar. Dalam sebahagian riwayat disebutkan tambahan, Nabi SAW sebut, man darra darrahullah. Sesiapa yang mendatangkan mudarat, Allah memudaratkan dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Sesiapa yang mengoyakkan orang lain, menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkan urusan dia. Kata Abu Dawud, innahu minal ahadith allati yadurul fiqhu alaiha. Ini adalah salah satu hadis yang hukum hakam fiqh diambil daripada hadis ini. Apabila Nabi SAW sebut la darar wala dirar, sebahagian ulama kata darar maksudnya kita memudaratkan orang lain, kita ambil manfaat. Dengan orang lain dapat mudarat, kita ambil manfaat. Orang miskin tak ada duit, kita bagi dia pinjam duit, kita dapat manfaat, ambil riba. Itu darar. Dirar pula, kita mudaratkan dia, kita pun tak dapat manfaat. Jadi kedua-dua ni tak ada dalam agama. Itu salah satu tafsiran. Dirar maksudnya kita pergi buat benda-benda yang menyakitkan orang lain. Kita pergi tabur, orang pergi tabur paku atas jalan raya, dia tak dapat manfaat pun. Orang lain lalu, kereta dia pancit. Itu dirar. Tapi kalau yang pergi tabur tu, dia tukang tayar, repair tayar, itu darar. Orang lain kena mudarat, dia dapat manfaat. Jadi Nabi SAW kata la darar wala dirar. Ada banyaklah tafsiran-tafsiran lain tentang darar dan juga dirar. Daripada hadis ini, para ulama mengeluarkan kaedah ad-darurah tubihul mahdurat. Ketika dalam keadaan terpaksa, benda-benda yang haram menjadi halal, menjadi harus. Benda-benda yang asalnya tak boleh buat, tapi dalam keadaan darurat menjadi harus. Allah sebut dalam Al-Quran tentang makanan-makanan yang haram kan. Kemudian Allah sebut faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Sesiapa yang terpaksa ghaira baghin wala 'adin, dalam keadaan dia tidaklah melampaui batas, 'adin melampaui batas, dan tidak juga baghin, tidak juga dengan kejahatan dia sendiri, bukan niat dia nak buat jahat, fala ithma 'alaihi, tidak ada dosa pada dia. Makanan-makanan yang haram jelas, tapi kalau terpaksa dia makan, bukan nak membantah hukum Allah dan bukan juga nak melampaui batas, itu tak apa. Sebahagian ulama mereka kata baghin ni maksudnya bukan orang yang burah, lawan dengan pemerintah dia, melakukan maksiat. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ada kaedah rukhsah tak boleh dapat kalau orang buat maksiat. Rukhsah ini dianggap rukhsah makan benda-benda yang haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ar-rukhsah la tunalu bil ma'asi, tak boleh dapat rukhsah dengan maksiat. Kita nak jamak solat kan, jalanlah daripada Qatar ni kita pergi ke Dubai sebagai contoh. Kenapa perjalanan tu? Kalau kita jalan tu sebab nak pergi kuliah ke, ataupun sebab benda-benda yang ibah harus, kita pergi sebab nak membeli belah ke, itu boleh. Tetapi kalau kita pergi ke Dubai, apa maksiat orang buat kat Dubai? Pergi berjudi, ataupun dia nak pergi try hidup kehidupan malam di Dubai sebagai contoh, dia tak boleh jamak salat ikut mazhab Syafi'i, sebab perjalanan itu adalah maksiat. Allah sebut ghaira 'adin, ghaira baghin wala 'adin. Jadi kalau dia melampaui batas, dia tak boleh dapat rukhsah. Beza mazhab lah, ikut mazhab Zahiri lain pula lah. Ikut mazhab Zahiri,
jalan apa engkau buat pun, selagi benda tu namanya safar, engkau dapat rukhsah. Ala kulli hal, kita tak payah cerita tentang khilaf ni. Balik kepada hadis. Itu asasnya. Ketika dalam keadaan tertekan, keadaan darurat, yang haram menjadi halal. Termasuklah dalam bab akidah. Orang paksa engkau ucap syirik sekarang, maka dia pun tak boleh tahan, kena tekanan dan sebagainya, hampir-hampir dia dibunuh. Dia pun mengakulah, okeylah aku syirik. Dalam keadaan itu dia tak dianggap berdosa. Macam kes Ammar, tak dianggap berdosa, dibenarkan. Juga dalam keadaan, contohnya, kadang-kadang orang tak paksa jadi kafir. Orang paksa dia untuk tukar mazhab. Dia duduk satu tempat, mazhab tu katakan mazhab yang sesat, semua orang Syiah kat situ. Orang paksa dia, kalau kau tak mengaku kau Syiah, dalam keadaan ni kami bunuh kau. Dia pun mengaku dia Syiah, diampunkan. Kan dalam awal-awal masa Syria perang kan, orang keluar video yang orang paksa mengaku Bashar tu Tuhan. Sebahagian orang mujahidin mereka tak mengaku juga sampai mereka dibunuh. Tapi kalau kena tekanan macam tu, akhirnya tak tahan dan orang mengaku, dia tak dikira berdosa. Dalam keadaan terpaksa dibenarkan. Tapi terpaksa tu kena tengoklah juga, dia ada batasan dia. Kalau orang ugut sikit-sikit je, kalau kau tak buat benda ni, gaji tak naik, itu belum terpaksa lagi lah. Cuma gaji dia tak naik. Ada sahabat kita lah yang cerita baru ni. Ni cerita pasal terpaksa juga. Dia tak cerita siapa lah, tapi orang lah, seorang sahabat kita, dia kawan dengan seorang perempuan. Kawan lama, kawan. Kemudian sampai isteri dia tahu. Bila isteri dia tahu, isteri dia pun marah, dan sampai marah tak boleh tahan, isteri dia pun ugut. Bukan isteri saya, isteri Walid. Isteri dia pun ugut. Isteri dia kata, boleh, kita boleh berdamai, tapi satu syarat. Syarat dia, kalau suami ni berhubung lagi dengan perempuan tu, maka jatuh talak 3, kau kena setuju. Suami dia pun, sebab saya tak tahulah, dia cakap terpaksa, mungkin dia terpaksa dan sebagainya, dia pun mengaku pada isteri dia, baiklah, kalau aku pergi berhubung dengan perempuan tu, maka jatuh talak 3. Ta'liq, lafaz ta'liq. Bila jatuh talak 3, berhubung sahaja suami dia dengan perempuan tu, jatuhlah talak 3. Nak jadi cerita, suami dia pun berhubung dengan perempuan tu, berhubung semula. Jadi sahabat kita ni tanyalah, macam mana jatuh talak ataupun tidak. Nak pakai kaedah ni dalam kes-kes begini, kadang-kadang orang kita macam tu lah, dia marah. Dia marah tu, kita buat satu benda yang kadang-kadang menyusahkan diri kita sendiri. Jadi balik kepada kes ni, kita pakai ke tidak, dia kena lihat maksud darurat tu sendiri, bukan macam yang kita faham. Kalau kita ada masalah, lebih kurang sikit masalah, kita kata itu darurat dah, boleh jadi itu belum darurat lagi. Itu tak nak benda pun, sebenarnya kita nak selesai masalah, kita anggap darurat. Tak boleh. Makan dan minum sebagai contoh. Makanan banyak lagi ada, cuma makanan, kalau makanan yang halal ni tak kenyang. Makanan yang haram ni boleh kenyang. Dia pergi ke hutan sebagai contoh, sesat. Sayur-sayuran semua ada, tapi dia tak mau makan sayur-sayuran ni, dia nak pergi makan ular sebagai contoh. Ataupun dia nak pergi makan anjing sebagai contoh. Benda-benda yang halal ni tak mau makan lagi. Dia kata tak apalah, darurat. Tak, belum darurat. Darurat ni benda yang menjejaskan nyawa dia. Kalau tak menjejaskan nyawa, itu belum darurat. Orang pelik kadang-kadang. Ni kadang-kadang agama ni, tanya sahabat-sahabat yang pergi latihan tentera kan, ketika latihan itu mereka makan benda gini dan sebagainya, sebenarnya tak boleh. Itu bukan ketika latihan, itu ketika betul-betul darurat, tak boleh dibuat-buat. Solat dalam keadaan berlari kan, Nabi tak ajar sahabat, kita nak training perang, sekarang kita training solat dalam keadaan berlari. Tak boleh. Ketika betul-betul perang, masa tu baru boleh solat dalam keadaan berlari. Ketika betul-betul dalam perang, ketika itu baru boleh solat. Seorang duduk depan menghadap musuh, seorang lagi menghadap kiblat. Betul-betul perang. Jadi darurat ini ketika darurat. Berdasarkan hadis ini, para ulama mereka mengeluarkan banyak kaedah yang berbeza. Ini semua ijtihad. Sebab kadang-kadang kita berdepan dengan
keadaan terpaksa, tak tahu jalan keluar macam mana. Jadi para ulama mereka khilaf. Ikut mazhab Hanafi, dia ada satu benda yang dia namakan istihsan. Ini dalam mazhab Hanafi. Istihsan ni macam mana? Kadang-kadang bila kita qiyas tu tak kena, maslahah lari. Dia ada banyaklah jenis istihsan, ni salah satu. Bila kita qiyas tak jadi, maka kita gunakan illah yang tersembunyi. Itu dalam mazhab Hanafi. Contoh kan, kita ada air dalam bakul ataupun dalam bekas minuman kan, kita ada air tertinggal. Bekas harimau sebagai contoh. Harimau tu dahaga, dia bagian minum dalam bekas minuman kita. Dia minum dalam bekas air kita. Jadi air yang dia minum tu bercampur dengan air liur dia dan sebagainya. Air tu sedikit maka jadi najis. Tapi kalau kes kedua, burung helang ataupun burung ni dia memang makan daging juga, dia pergi minum air kita. Berdasarkan kaedah umum, bekas dia minum menjadi najis juga. Tetapi dalam mazhab Hanafi, kalau burung tak jadi najis, sebab dia tak, ketika dia minum tak kena air liur dia, dia ada paruh. Jadi paruh tu yang kena dengan bekas minuman. Itu nama dia istihsan. Kalau ikut qiyas, itu kalau kira najis, ini pun najis. Tak kira burung ke, harimau ke, serigala ke, anjing ke, sama. Tapi atas kaedah istihsan, hukum dia berbeza. Dalam mazhab Maliki pula, ada benda yang dinamakan maslahah ataupun masalih mursalah. Kadang-kadang kena ikut kaedah, tak selesai masalah, mendatangkan mudarat, maka maslahah boleh masuk untuk selesaikan masalah. Contoh kan, kalau suami dia hilang, suami dia pergi perang. Ini cerita zaman dulu lah. Suami dia pergi perang, masuk medan perang, keluar list orang mati dalam medan perang, tak ada nama suami dia. Tentera yang balik datang ke negara dia balik pun tak ada nama suami dia. Isteri dia tak tahu suami dia hidup ke, mati ke, dibunuh ke, pergi kahwin dengan orang lain ke, dia pun tak tahu. Jadi kaedah asal, suami dia dianggap hidup sehingga terbukti dia mati, ataupun dia pergi belayar kan. Kes Tamim kita baca kan, pergi belayar hilang, ataupun kapal terbang hilang. Dulu tak ada lah, sama sekarang macam kes MH370 kan, hilang kapal terbang. Isteri mereka kira macam mana, jatuh tak ada ataupun tidak. Ikut kaedah asal, selagi tak tahu kapal terbang tu pergi mana, selagi tak tahu mereka mati ke hidup, mereka dianggap hidup. Hukum asal dia hidup. Jadi apa nak jadi kat isteri dia? Tunggu sampai dia balik. Maka dalam mazhab Maliki ada kaedah namanya maslahah. Jadi kalau dia tak balik dalam tempoh 4 tahun, dia dianggap kira tak ada. 4 tahun tak balik, isteri dia boleh kahwin dengan orang lain. Masalah dia kalau dia balik lepas 4 tahun. 4 tahun dia tak balik, isteri dia pun pergi kahwin dengan orang lain, baru dia balik ketika tu. Ini masalah yang lebih berat. Para ulama bahas juga. Dalam mazhab Maliki mereka sebut, kalau dia balik, dia ada pilihan, sama ada dia nak bini dia balik ataupun ganti balik. Dulu duit dia pernah bagi kat bini dia ambil balik. Tapi itu namanya maslahah. Ikut mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia panggil mabahithul illah, mengkaji sebab hukum itu menjadi keutamaan. Jadi pada pandangan Al-Imam Syafi'i, di sebalik setiap hukum tu ataupun sebahagian hukum ada illah. Bila kita kaji illah tu, kita boleh letak dekat hukum-hukum yang lain. Ini menggunakan kemahiran akal. Sebab kata Imam Syafi'i, bab hukum hakam agama, kepala otak kita tak pakai. Semua itu hukum hakam datang dari Allah. Kamu buka Al-Quran, kamu buka sunnah, kamu dapat jawapan. Akal kamu tak boleh pakai. Kalau tak jumpa, maksudnya kamu tak pandai cari. Kamu kena cari. Jadi dalam mazhab Syafi'i, qiyas menjadi sandaran utama. Jadi itu kehebatan Imam Syafi'i. Dia akan keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia keluarkan juga hukum. Banyaklah kalau kita baca kisah-kisah kan, Imam Syafi'i kadang-kadang dia fikir dengan cara yang orang lain tak fikir.
Saya pernah cerita dulu, cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Cerita kan? Yang ayam, cerita ayam, suara ayam tak bunyi, dia cakap. Dah dah, dia lupa lah. Oh, cerita lain. Baik. Al-Baihaqi sebut dalam kitab Manaqib Syafi'i. Satu ketika orang datang kepada Imam Malik. Orang tu main, Imam Syafi'i ketika tu kecil, dia duduk dalam kelas Imam Malik. Orang tanya Imam Malik, aku pergi beli ayam. Apabila aku beli ayam, kawan yang jual, yang datang dengan aku ni, dia main kata kat aku, ayam kau ni memang tak boleh bunyi bising. Dia tak boleh bunyi, ayam ni tak bagus, bunyi dia tak kuat. Kawan yang beli ayam ni kata, dah, ayam aku ni memang bunyi dia kuat. Kawan dia kata dia, dah, ayam kau ni tak bunyi. Dia kata, ayam aku memang bunyi. Bila nak tahu bunyi ke tak? Esok pagi lah, pagi tu ayam bunyi. Yang beli ni pun dia marah-marah sangat. Dia kata, kalau betul ayam aku tak bunyi, macam biasalah, perangai orang Melayu, Arab pun ada juga, aku ceraikan isteri aku, talak satu. Kalau ayam tu tak bunyi, jatuh talak kat isteri dia. Dia pun ambil ayam dia, dengan marah dia balik. Marah dia, bini jadi mangsa. Lompat parti, bini jadi mangsa. Ayam tak bunyi, bini jadi mangsa. Kalau ayam tak bunyi, jatuh talak. Dia balik rumah dia. Balik-balik, dia bangun pagi, memang ayam dia bunyi pelan. Ayam dia bunyi tak kuat, tak bagus. Dia bawa mai kat Imam Malik, tanya kepada Imam Malik, ayam aku tak bunyi, aku dah janji nak cerai bini aku, jatuh talak ke tak? Imam Malik pun tanpa fikir banyak, jatuh talak. Asalnya itu yang kau janji dengan dia, kau bergaduh dengan dia, memang ayam kau bunyi pelan, jatuh talak. Dia pun sedih, dia nak balik. Jalan-jalan balik, Imam Syafi'i panggil dia, datang sini cerita kat aku. Dia pun cerita-cerita apa yang jadi. Ayam dia bunyi tak kuat pagi-pagi. Imam Malik kata, kalau macam tu tak jatuh talak lagi ni. Dia seronok bila tak jatuh talak. Dia pergi tanya Imam Malik, ada satu budak dalam kelas kau, dia kata tak jatuh talak. Imam Malik panggil Imam Syafi'i, tanya dia, apa masalah kau ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata, tak jatuh talak lah, sebab yutlaqul ba' 'ala al-kull. Sedikit dianggap banyak. Kalau ada sedikit benda, dianggap memadai, dianggap banyak. Ayam dia bukan tak bunyi langsung, ayam dia bunyi sikit, cuma tak bunyi betul-betul kuat. Jadi bunyi sedikit itu dianggap bunyi. Itu khilaf lah. Imam Malik marah juga lah, cara fikir yang berbeza. Jadi dalam mazhab Syafi'i, antara yang banyak dipakai adalah qiyas. Jadi Imam Syafi'i hebat, dia keluarkan hukum. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali, dia bahaskan masalah ni, dia keluarkan tanqih al-mana. Bila keluar satu nas, ulama mazhab Syafi'i mereka hebat dalam bab ni. Nabi haramkan satu package lengkap. Satu benda Nabi haramkan. Dalam hadis Bukhari kan, Nabi haramkan perempuan yang menari, hidangkan arak, ada menyanyi, muzik dan sebagainya. Itu package lengkap. Ini benda yang haram. Maka datang Imam Al-Ghazali, dia panggil tanqih nusus. Apa maksud Nabi yang diharamkan ni? Adakah semua tu haram? Hidang makanan haram, minum arak haram, perempuan yang hidang ni haram, muzik haram, ataupun ada benda tertentu saja haram? Jadi ini kaedah yang dibahas banyak dalam mazhab Syafi'i. Selepas daripada zaman itu, para ulama mereka mengembangkan satu benda yang dinamakan maqasidus syariah. Maksud hukum syara'. Izzuddin bin Abdul Salam dan sebagainya, mereka bahas agama ni datang untuk apa? Hukum hakam ni apa tujuan? Mereka sebutlah kaedah, mereka bahaskan dan sebagainya. Tuan-tuan, tapi yang penting, semua qiyas ni dia datang daripada mana? Datang daripada nas. Asalnya apa? Daripada Al-Quran dan Sunnah, datang kaedah. Qiyas datang daripada mana? Daripada Al-Quran dengan Sunnah. Istihsan datang daripada mana? Daripada Al-Quran dan Sunnah.